Okay, eutrophication. Untuk first kali kita tengok dia punya definisi. Okay, definisi dia. Soalan definisi pastikan complete baru dapat 1 markah. Okay. Walaupun awak nampak 1 markah, okay, tak boleh bagi sepatah aja. Okay, contoh eutrophication ialah proses satu ekosistem air ataupun menjadi kaya. Lepas tu berhenti kat situ. Kosong lah. Okay. So mesti lengkap. So keyword dia proses. Ia adalah satu proses. What is eutrophication? Okay, eutrophication ni. Okay, apa yang berlaku situasinya? Okay, dalam suatu ekosistem. Okay, ekosistem. Contohnya ekosistem paya ataupun sungai. Okay, dalam tu ada pelbagai jenis hidupan. Okay, dan dalam tempoh tertentu, ekosistem tersebut akan berlaku perubahan. Okay, akan berlaku perubahan. Contohnya, ikan, okay, jumlah ikan, spesies ikan semakin banyak, okay, ataupun faktor-faktor garam mineral dalam ekosistem sungai tersebut semakin meningkat, okay, dan proses itu semua dalam dia menambah, okay, peningkatan jumlah tu semua tu, itulah dikenali satu proses iaitu eutrophication, okay. Dan yang lain-lain, kalau contoh kat sini dia bagi pertumbuhan alga, okay, kematian hidupan akuatik, hidup ada, mati ada. So proses tersebut, okay, pertukaran tu daripada spesies ikan yang mati, spesies ikan yang dilahirkan ataupun spesies lain yang ada dalam air sungai itu, okay, dan proses-proses itu silih berganti, itulah yang dikenali sebagai eutrophication, okay. Kalau in English we call it occurs when the water ecosystem becomes rich, okay, with nutrients. Okay, kaya lah dengan nutrien ni sebab hasil daripada perebutan, okay, hasil dari kematian hidupan dalam tu dan pertukaran silih berganti tadi, itulah wujudnya proses eutrophication. Okay, selain daripada tu, selain daripada proses yang dah sedia ada dalam sungai, sama ada yang hidup, yang mati dan sebagainya, bertukar ganti, ada faktor luar yang sama menyumbang, okay, kepada proses eutrophication ni. Okay, contoh dia aktiviti pertanian. Okay, yang paling mudah aktiviti pertanian ni, okay, contohnya pelepasan, okay, air yang mengandungi garam mineral ataupun baja nitrat yang tinggi daripada kebun. Okay, satu kebun, kalau kebun mungkin kecil, okay, kita ambil satu ladang yang luas and then di sebelah dia ada sungai. Okay, so berlaku perubahan pada sungai tersebut apabila aliran air baja nitrat tadi daripada ladang tersebut, okay, baja tu kita tahu petani guna untuk bagi proses kesuburan pada tumbuhan dia. Tapi hasil dia, hasil buangan daripada penggunaan baja tu yang berlebihan tu akan dialihkan ke sungai. Okay, akan dialihkan ke sungai. So proses itu juga dikenali sebagai eutrophication. Okay, so kena faham konsep. Okay, faham konsep apa yang menyebabkan proses eutrophication tu berlaku. Okay, so kalau tengok perkataan tu pun awak dah boleh remind balik eutro. Eutro tu lebih kepada perubahan lah. Okay. Seterusnya kita tengok step dia. Okay, step dia macam mana proses itu berlaku. Tadi kita tengok secara umum definisi dia, proses, okay, perubahan yang berlaku. Okay, so sekarang kita tengok step macam mana perubahan tu berlaku. Macam mana pula. Tadi global. Okay, sekarang step dia one by one. Okay. Start from, okay, daripada sini lebihan sisa nitrat dan fosfat dialihkan. Okay, ini semua orang tahulah. Okay, especially bila hujan turun kan. Okay, so air tadi akan mengalir dari ladang, okay, terus ke dalam tasik ataupun sungai. Okay, so apabila air lebihan tadi yang mengandungi baja, bila kita sebut baja, ia satu kandungan yang memberi orang kata umpamanya makanan lah kepada
hidupan. Okey, sebab dia ada kandungan nutrien yang tinggi bagi sesetengah hidupan. Okey, contoh baja nitrat, kandungan dalam baja tadi ada mineral, nitrat dan fosfat. Okey, bila dia masuk ke dalam sungai, okey, so dia akan membuatkan sesetengah tumbuhan, especially alga, okey, akan bertumbuh dengan pesat. Okey, kalau perhatikan ya, loji kumbahan dekat Taman Melati. Saya tak pergi jauh lah, saya sebut dekat Taman Melati. Siapa pernah ternampak apa yang ada bahagian atas loji tersebut? Dalam air loji tu, bahagian atas tu. Saya tak suruh lah pergi hidu ke apa, saya tahu loji tu busuk. Agak-agaknya. Pernah tak lalu? Ada alga itu. Ada alga Green lah. colour thing ya. Okay, ada alga. Okay, Fazana, sorry, saya tak clear tadi. Okay, semua nampak lah. Okay, saya anggapkan semua pernah tengok. So sebenarnya dekat situ, agak-agak awak, kenapa agar tu boleh tumbuh dengan subur, dengan sihat, dengan warna hijau yang cantik? Apa punca dia boleh tumbuh dengan cantik tu? Idea. Kalau tak belajar tajuk ni. Agak-agaknya kenapa? Kelas? Banyak makanan. Banyak makanan. Okey, lagi? Ada lagi tak idea? Okey, tak apa. Sebab kita tahu satu, loji tu adalah bahan buangan, bahan kumuh manusia yang mana manusia ni makan pelbagai jenis. So kandungan nutrien daripada bahan buangan manusia tu sangat tinggi. Okey, jadi saya umpamakan loji tadi untuk contoh ni ya. Okey, so bila awak tengok tumbuhan tadi penuh pada permukaan sebab dia boleh hidup subur dengan berbekalkan, okey, dengan mendapat sumber makanan daripada bahan buangan, bahan kumuh manusia. Itu contoh jelas yang awak boleh nampak penggunaan sisa nitrat dan fosfat tadi yang merangsang pertumbuhan alga tersebut. Okey, itu step pertama. Maksudnya lebihan daripada proses pembuangan sisa-sisa tadi memberi faedah, faedah kepada setengah organisma lain. Dan itulah sebenarnya awak faham konsep tu, itulah yang dikenali sebagai eutrofikasi. Okey. Dan ada masalah pula. Kelebihan tadi untuk alga boleh hidup dengan subur. Tapi masalahnya sekarang ni dia akan menutup permukaan tu. Jadi tumbuhan, kita dah belajar pelbagai peringkat tumbuhan dalam kolam ni. Okey, dalam kolam ni ada banyak peringkat. Okey, ada yang di dasar, ada yang di tengah, okey, ada yang terapung. Okey. So bila yang terapung ni menutup keseluruhan permukaan setelah berlaku proses eutrofikasi tadi, dia tak akan membenarkan tumbuhan dalam tasik tersebut, kolam tersebut mendapat sumber cahaya matahari. So bila yang dalam tu tak dapat cahaya matahari, semua kita tahu bila tak dapat cahaya matahari, maka fotosintesis tak dapat dijalankan. Okey. So kita tahu tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis. Jadi bila tak dapat cahaya matahari, kadar fotosintesis akan berkurang. Okey, ataupun kandungan. Okey. Kita tahu bila fotosintesis berlaku, oksigen akan dibebaskan. Jadi bila kadar fotosintesis berkurang, oksigen akan menjadi rendah. Jadi air, saya relate dengan loji tadi, air dalam loji tadi dah berkurangan kandungan oksigen. Kenapa, Jeffrey? Kalau faham boleh relate terus. Kenapa, Jeffrey? Kenapa oksigen berkurang tadi? Sebab alga tu guna. Alga guna? Lagi? Okey, itu satu idea. Lagi alah tak nampak nama. Mulia ada Mulia. Dia main sebut pula. Ada tak? Mariam ke? Dia cerita-cerita dia kena soal dulu. Baru cepat sikit, harap-harap cepat faham lah. Ada Mariam? Dia tak masuk 5IS ni. 5IR ada 20 lebih tadi. Julia Sah ada? Julia? Tak ada orang ke ni? 53, 69, ramai tak ada. Nabil?
Semua tak nak bercakap. Ke join je lepas tu hilang. Apa lagi? Okay. Sabrina ada? Teacher ada panggil saya tadi. Ya, Nabil. Nabil pergi mana Nabil? Tak ada. Saya mengecek ya. Banyak kali saya ulang. Saya akan Apa soalan teacher tadi? Okay, tadi saya dah explain sampai sini. Okay. The rate of photosynthesis. Okay, become less. Okay, so saya dah cerita kandungan oksigen akan menjadi rendah. Kenapa? Why? Sebab tumbuhan tu tak dapat sunlight. Okay, tak dapat cahaya tadi. Okay, thank you Nabil. Saya mengecek, saya tanya soalan simple-simple je ya. Bukannya soalan yang dramatik ke apa, tak ada. So fokus, tolong fokus saya nak awak, okay, perhatikan apa yang berlaku. Okay, so lagi sekali saya ulang. Bila tumbuhan pertengahan dan dasar tak dapat cahaya matahari, kadar fotosintesis menjadi rendah. Sebab dia tak dapat cahaya matahari, jadi fotosintesis tak boleh dijalankan. Oksigen yang sepatutnya dibebaskan semasa proses fotosintesis akan juga menjadi rendah. Jadi bila kadar oksigen rendah, haiwan akuatik, bila sebut akuatik ni haiwan dalam air lah biasanya, haiwan marine lah, biomarine. So bila tak cukup oksigen, dia akan matilah, tak dapat oksigen. So lama-lama kelamaan, oksigen berkurangan, haiwan tu semua akan mati. Dan banyak agar organisme akuatik mati semakin tinggi populasi bakteria pengurai. So ada yang akan ambil alih. Bila tumbuhan mati, agar pun mati sebab kekurangan oksigen. Kena faham konsep ni tadi agar banyak hidup. Tapi lama kelamaan agar tadi turut mati bersama organisme akuatik sebab kekurangan oksigen. Ini kena faham dua step ni. Kenapa agaknya? Sebab apa Aisyah? Sebab apa agar tadi hidup dengan banyak subur tapi tiba-tiba step ni sampai sini dia pun mati? Sebab oksigen dah tak ada. Oksigen dah jadi rendah. Sedangkan dia tadi dapat sumber. Tapi lama kelamaan dia semakin banyak tapi dalam masa yang sama dia dah menutupi kadar kandungan oksigen, so dia pun sama tak boleh hidup. Dan siapa yang hidup selepas tu adalah bakteria pengurai. Bakteria pengurai lah. Dan kandungan air tersebut adalah tidak bersih sebab banyak bakteria yang ada dalam air tersebut. Ini kena faham sebab kita ada eksperimen dan ada soalan eksperimen. So cuma saya tak tahu nanti dia letak dekat bahagian mana sebab kita tak ada kertas 3. Kertas 3 bertulis. Nanti kita tengoklah contoh soalan yang akan datang. So step seterusnya, bila bakteria dah menguasai kawasan tersebut, kalau logi tu memang confirm lah penuh dengan bakteria lah. Sebab dia dah hapuskan ataupun dia dah menguasai kawasan tersebut. Seterusnya dia akan meningkatkan tahap keperluan oksigen biokimia. Bila satu lokasi yang dipenuhi dengan bakteria, sama ada tasik, paya ataupun kolam, tahap air dekat situ kita dah boleh panggil dia BOD. Tahap di mana keperluan oksigen biokimia ni dah meningkat. Maksudnya dia digunakan oleh bakteria. So nak tahu ni kena buat eksperimen menguji kandungan bakteria dalam air. Kalau buku teks tu boleh tengok muka surat 207. Every year saya buat eksperimen ni. Tapi tahun ni tak pasti lagi. So bila eksperimen ni nanti semua kumpulan kena sediakan lah. Air kolam, air longkang, air hujan, air mineral, air sungai Gombak, air yang paling kotor, air yang paling bersih. Jadi kita akan test untuk ujian BOD. So siapa dah baca eksperimen tu mungkin dia ada dapat jawapan. Ada soalan dia berkaitan eksperimen ni. Macam mana nak tahu air tu
banyak bakteria ataupun tak banyak, okey, ataupun yang mana yang tahap oksigennya rendah, okey, BOD-nya rendah ataupun BOD-nya tinggi. Itu adalah biochemical oxygen demand. Okey, so dalam exam dia banyak menggunakan BOD lah. So awak kena biasa perkataan ni. Nak tak nak kena biasakan. Apa dia BOD? Biochemical oxygen demand. Okay, tahap keperluan oksigen biokimia. Okay, so ini semua terhasil daripada proses eutrifikasi tadi. Yang itu punca dia. Jadi nak tahu sebagai seorang pegawai, soalan kebak macam tu je, dia bagi situasi ya. Seorang pegawai jabatan alam sekitar, bagaimana anda menentukan populasi 3 sungai, tahap pencemaran airnya sama ada tercemar ataupun tidak. So sebagai seorang pegawai jabatan alam sekitar, awak kena tentukan dengan menggunakan kaedah BOD ni. Sebab tu kena tahu buat eksperimen ni. Jadi nak tak nak doakan dapat buat lah. Okay. So ini adalah contoh faktor yang menyebabkan eutrifikasi. So satu tadi kita dah tahu step bagaimana eutrofikasi menyebabkan berlakunya BOD pada satu-satu kawasan sungai, tasik, kolam dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita tengok faktor. Okey, bagaimana satu tempat lokasi itu menjadi lebih kaya dengan nutrien. Okey, semuanya berpunca daripada manusia tu sendiri sebenarnya. Kalau awak tengok dekat sini, sumber sisa semua tu daripada manusia yang menggunakan bahan-bahan tertentu kemudian alirkan ke sungai. Jadi dekat sungai ni banyaklah nutrien yang hidupan akuatik dalam ni diperolehi. Okey, so boleh tengoklah contoh-contoh tu banyak ya. Saya tak nak bacalah satu-satu. Okey, seterusnya apa dia BOD tadi secara detail lagi. Tadi konsep eutrifikasi ada 4 step tu yang awak perlu faham. Akhirnya awak boleh buat penilaian untuk menentukan BOD. Okey, iaitu jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk menguraikan bahan organik dalam air. Okey, jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma. Bila sebut mikroorganisma, mikroorganisma ni ada 5 jenis yang utama. Apakah dia? Noadelina Shazwani ada? Noadelina Shazwani? Hilang juga. Danish Mirza? Kelas lain. Silap. Okey. Ada tak? Cikgu. Muncul pun. Cikgu. Soalan saya, dengar tak? Yang mikroorganisma tu? Yes, there are 5 types of microorganisma. Apakah dia? 5 yang bakteria. Okay, one is bacteria, number 2? Bakteria. Virus. Virus. Protozoa. Protozoa. Fungi. Okay, one more. Algae. Algae. Okay. Okay, good. Just simple question, but you must remember. Okay, you must remember itu basic untuk mikroorganisma sebab dia akan terlibat dalam semua kebanyakan tajuk biologi ni. Jadi kena tahulah. Jadi kat sini dia bagi 2 je, contoh bakteria dan kulat saja. Okay, so apakah peranan dia? So mikroorganisma tadi dia akan uraikan bahan organik yang ada dalam air tadi. Contoh yang dibuang oleh manusia tadi masuk ke dalam sungai. Jadi mikroorganisma lah yang akan uraikan bahan-bahan tersebut. Okey. So macam mana nak tentukan tahap pencemaran air tu? Okey, saya senang ataupun saya suka sebut tahap pencemaran. BOD ni untuk menentukan juga tahap pencemaran air. So jika tahap BOD tinggi, kualiti air tersebut rendah dan menandakan banyak bahan bakteria dalam tu dan kulat. Okey, siapa faham tajuk ni? Ayat ni bukan tajuk ni, ayat ni. Sebab ramai calon keliru. Dania ada? Miss Dania ada? Ada, kalau cikgu. baca ayat ni kena faham. Kalau tak faham tak boleh pergi tajuk seterusnya.
Okay, apa yang awak faham ni? BOD tinggi, kualiti air tu rendah. So air tu adakah tercemar ataupun air yang bersih? Air dia tercemar sebab BOD tu kan dia punya tahap oksigen tu kan kurang. So bila BOD dia tinggi, maksudnya makin teruk lah dia punya kualiti air tu. Okay, yes, okay. Kalau faham yang tu dah okey dah, okay. Okay, sebab kita tengok yang ni BOD rendah, kualiti air lebih baik. Okay, that's why nanti sekiranya awak buat eksperimen, okay, air mineral awak ambil awak ujilah dengan BOD ni. Okay, kita uji nak dapat result BOD ni, kita guna reagent bottle dengan satu bahan yang kita kenali sebagai pewarna biru, methylene blue. Okay, pewarna biru pula dah. Okay, nama dia methylene blue. Okay, methylene blue ni bila awak masukkan dalam air longkang ataupun air sungai Gombak, okay, methylene blue ni adalah penunjuk, okay, sama ada air tu bersih, tercemar ataupun bersih. Okay, jadi bila awak letak methylene blue dalam air sungai Gombak tadi, warna biru tadi sekejap je, magic, macam magic lah, dia akan hilang. Itu menunjukkan tahap BOD-nya sangat tinggi sebab air tu dah tercemar. Tapi awak letak methylene blue tadi dalam mineral water, confirm besok pun tak hilang biru tu, masih lagi stay biru sebab air tu air bersih. Okay, sebab BOD-nya rendah. Jadi BOD ni awak fokus pada mikroorganisma. Dia perlukan oksigen. Okay, oksigen, mikroorganisma yang memerlukan oksigen. Dia demand, dia minta oksigen tu. Jadi kalau kandungan oksigen rendah, itu menunjukkan mikroorganisma tu kurang lah. Okay, so kena faham konsep tu. Okay, kemudian dalam air mineral tadi memang bersih, so BOD-nya rendah lah. Okay, so air terlarut adalah tinggi dan air tidak tercemar. Saya bandingkan nak mudah awak faham dua ni. BOD yang tinggi, awak ambil lah air sungai Gombak, air longkang yang betul-betul kotor, dan yang bersih ni ambil je air mineral, okay, ataupun air masak yang awak minum hari-hari yang bersih lah. Okay. Itu dua poin penting yang akan selalu ditanya dalam SPM. Okay. Kalau tak struktur, objektif. Okay, so habis tentang BOD, boleh perhatikan eksperimen tu ya. Bersurat kalau BI 207 good text tu. Okey, kemudian kita pergi tajuk seterusnya, pollution. Okey, pencemaran udara, terma dan bunyi. Ini dalam geografi pun ada, masuk pula dalam bio. Okey. So kita tengok apa dia? Basic knowledge. Okay. Ini isu semasa awak kena ambil tahu untuk soalan esei. Kalau sebelum ni banyak keluar pasal penyahutanan, mungkin tahun ni dia nak keluar ni pula, pencemaran udara pula. Okay, untuk soalan esei. Jadi kena bersedialah. Okay, apa dia pencemaran udara? Dan bila awak nak jawab soalan esei, pastikan poin tu jangan berlalu sangat ya. Macam awak tahu semua, macam nak jawab karangan bahasa Melayu. Cuba elakkan sebab awak kena ada poin saintifik. Okay, poin saintifik yang menunjukkan awak tu menjawab soalan bio, bukannya soalan BM ya. Okay, so first awak perlu tahu punca dia. Okay, punca utama yang menyebabkan pencemaran udara semua orang tahu. Okay, kalau boleh namakan gas tu lagi bagus. Yang kedua, lebih kepada peningkatan, awak cerita kadar dia bila pencemaran udara ni berlaku, apa yang memberi kesannya kepada manusia. Kalau yang ini semuanya punca. Okay, kalau ada soalan tanya, sebab saya rasa ini isu semasa. Okey, kemudian barulah pergi kepada namakan bahan-bahan tadi. Okay, dah tahu punca, berikan, ini saya kata jangan samakan BN sebab dalam bio awak kena sebut ni nama-nama gas ni. Daripada mana dan jenis-jenis gas. Jangan tersalah gas pula. Ya. Okey, kemudian awak perlu beritahu, ni masih lagi bahan. Okey. Form 3 pun dah belajar ni, ingat balik je. Okey, bahan pencemar,
SO2, sulfur dioxide, karbon monoksida. Karbon monoksida ni banyak dia punya sumber dia. Kalau exhaust kenderaan tu pun ada karbon monoksida. Asap kilan pun ada karbon monoksida. Dan lain-lain lagi. Ini asap dari kilang perindustrian lah. Kemudian pembakaran terbuka. Tajuk yang paling glamour esainya adalah bagaimana terhasilnya jerebu. So awak kena tahu macam mana jerebu tu terbentuk. Tahun 2000 ataupun 2019 atau 2018 tu kita pernah cuti jerebu. So daripada bahan pecah dia, punca dia pada gas karbon dioksida dan lain-lain gas yang berbahaya. Kemudian ini yang paling yang pernah juga keluar soalan SPM, iaitu hujan asid. Hujan asid, awak tak boleh buat esei sesuka hati ayat BM ya. Hujan turun, kemudian menghakis, tak ada. Awak kena cerita secara tepat mengikut kataan ataupun terms-terms biologi. Contoh, ini jarang budak guna, memusnahkan tisu daun. Dia akan tulis memusnahkan hidupan tumbuhan dan haiwan. Itu ayat BM. So saya tak nak lah. Walaupun dalam BI ya, dalam BI awak tulis acid rain to what we call it. Cepat, siapa nak cuba jawab dalam BI? Fazana? Fazana ada? Hilang. Yes, teacher, I'm here. Okay. Give me the answer for this essay. The whole thing? Maybe number 1 and number 2. Okay, wait, teacher, let me process for a while. Acid rain destroys the leaf tissues and destroys the apa in English? Cikgu, yang ni dalam English ada translate dalam textbook. Ada dalam textbook. Oh, nice. Yes, I know. Okay. Teacher, how can you do this to me? I was thinking, wait Okay. Thank you. Saya faham. Awak semua faham dalam konteks tu pun ada. Cuma tadi saya minta Fazana bagi yang ayat biasa awak guna. Macam kalau Melayu, budak selalunya ataupun calon selalunya jawab hujan asid memusnahkan haiwan dan manusia. Itu adalah ayat bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan bio. Yang saya maksudkan, kalau BI tadi mungkin saya mengharapkan Fazana jawab acid rain destroy the animal and human. Itu simple answer. Itu maksud saya lah. Thank you Fazana. Saya mengharapkan contoh macam tu lah maksudnya. Tak apa. Yang penting awak tahu maksud saya. So bila jawab macam tu simple, hujan asid memusnahkan manusia dan haiwan, ramai calon suka jawab macam tu. Simple sangat. So itu adalah jawapan dari segi bentuk bahasa Melayu yang awak belajar BM tu. So maksud saya kat sini, jawapan dalam bio essay mesti relate dengan secara biologikal. Sebab tu dia spesifik. Hujan asid memusnahkan tisu daun dan merepukkan akar tumbuhan. So adalah dalam buku teks BI pun ada, BM pun ada. So setengah awak memang tak nak hafal, tapi kena konten tu kena ada. Saya tak suruh hafal, tapi saya nak awak cuba highlightkan perkataan biologi tu. Memusnahkan tisu daun. Saya tak nak yang simple lah maksud saya kat situ. Saya harap jelas lah apa yang saya nak awak tulis dalam esei nanti. Saya tak nak ayat simple macam BMBI tu, yang subjek BMBI tu. Yang kedua, peningkatan keasidan air mengurangkan populasi plankton yang menjadi sumber makanan ikan. So bila kita dah tahu acid rain tadi akan turun dalam air sungai, so kita tahu haiwan akuatik dalam sungai ni akan mati. So ikan yang nak makan makanan tadi, plankton-plankton yang kecil-kecil dalam sungai tu tak dapat. Jadi dia akan mengurangkan populasi plankton. Satu, populasi ikan juga akan berkurangan sebab tak dapat makanan.
Jadi keyword dekat sini yang saintifik tadi, populasi plankton ni awak kena highlight kan. Okay, populasi plankton sebab ada yang akan buat peningkatan keasidan air sungai akan menyebabkan semua ikan mati, semua hidupan air mati. So tak nak ayat macam tu. Okay, itu ayat BM. Okay, semua hidupan air akan mati sebab hujan asid menyebabkan haiwan-haiwan tersebut matilah. Jadi kita tak nak ayat tu. Okay, saya harap jelas. Okay, kemudian hari ini mengganggu rantai makanan menyebabkan kematian organisma. So awak kena relate kan. Okay. Food chain. Okay, rantai makanan dapat menyebabkan kematian organisma. So akan terganggu. Okay, interrupt your food chain. Okay, hal ini akan mengganggu rantai makanan. So ia akan menyebabkan kematian organisma. Okay. So saya tak nak ayat sama, ayat BM tadi ya. So keyword bio mengganggu. Ini dia, rantai makanan kena ada. Tak boleh bagi tahu hal ini menyebabkan semua organisma akuatik mati. So saya tak nak ayat tu. Okay, jelas ya? So keyword dia rantai makanan, populasi plankton, tisu daun, okay, akar akan mereput dan kerosakan tisu manusia. Ini ramai sangat suka jawab simple lagi. Hujan asid menyebabkan kulit manusia rosak. Okay, kulit manusia rosak tu umum lah, tak spesifik lah. Okay, so satu yang spesifik penyakit kulit. Sebab kita tahu penyakit kulit ni banyak. Okay, banyak jenis. So tulis penyakit kulit. Dan kerosakan apa? Kerosakan tisu manusia. Okay, tisu kulit manusia. Kalau nak lebih detail, kerosakan tisu kulit manusia. Itu maksud saya lebih spesifik. Okay, jelas So ini adalah 4 poin bagaimana hujan asid memberi kesan kepada hidupan akuatik dan juga manusia. Okay, untuk haiwan dan juga manusia. Okay, so yang seterusnya kita tengok pembentukan hujan asid. Okay, soalan esei pendek. Okay, dia akan bagi gambar rajah. So ada gas terlarut, ada arah tiupan, ada kondensasi. Awak pun dah belajar macam mana hujan terbentuk. Tapi sekarang ni tiba-tiba hujan yang turun tu bukan hujan yang biasa, hujan asid sebab puncanya daripada asap kilang ni. So akhirnya akan terbentuklah aliran hujan asid ke dalam sungai ni. So awak kena terangkanlah apa kesan dia dan bagaimana proses pembentukan dia. Okay. Okay, so next kita tengok pencemaran terma. Nak pergi laju sikit ni. Okay, ikut satu. Definisi, okay. Definition for pencemaran terma merujuk kepada kemerosotan kualiti air, okay, akibat penyingkiran haba. So bila sebut terma, okay, terma ni relate pada haba. Okay, keyword dia haba. Haba yang tersingkir dan dibebaskan ke dalam air menyebabkan suhu air berubah. Okay, haba yang tersingkir jadi mengakibatkan suhu air berubah dan inilah yang menjejaskan kualiti air. Daripada definisi ni fahamkan apa dia pencemaran terma. Macam mana pencemaran terma tu boleh berlaku, iaitu berlaku pembuangan penyingkiran haba ke dalam air sungai yang menyebabkan perubahan suhu dan akhirnya menyebabkan kualiti air sungai tadi terjejas. Okay. So air digunakan sebagai ejen penyejuk. Ini sumber dia. Okay, dalam kilang, industri dan stesen jana kuasa elektrik. So air itu digunakan kemudian dilepaskan. Okay, so air panas tadi disalurkan ke sungai. Ini yang problem ni. Okay. Setengah-setengah syarikat dia dirikan kilang dia tepi sungai. Okay. Contohnya kilang yang menggunakan bahan sejuk beku. Okay, so haba yang dikeluarkan tu dialirkan ke sungai. So kita tahu tadi pencemaran terma ialah menyebabkan perubahan kualiti air disebabkan perubahan suhu. Okay. So bila masuk ke dalam sungai, apa yang berlaku? Air panas tadi akan menyebabkan ikan dan juga haiwan akuatik dalam air ni akan matilah. Okay. Akan pupus. Okay. Disebabkan oleh pencemaran terma ni. Okay, so
perhatikan pada keyword iaitu haba menyebabkan suhu tinggi, so kualiti air berkurangan. Jadi confirm lah haiwan habitat akuatik tadi tidak akan akhirnya akan mengalami kepupusan pada haiwan tertentu. Suhu air meningkat. So tak adalah proses kehidupan yang normal tadi ya. Okey, itu terma, mudah je faham konsep pencemaran terma tadi. Perubahan dari segi haba meningkatkan suhu air sungai dan haiwan akuatik tak akan dapat hidup dengan baiklah. Okey, so dia akan menyebabkan perubahan pada organisma dan alam sekitar pada haiwan akuatik tadi. Disebabkan perubahan suhu air. Ini awak kena baca dan ambil poin. Yang saya sebut tu poin-poin penting ya. Ini contoh kenapa boleh pupus tadi, populasi tadi ya. Telur ikan, okey. Telur awak tahulah dia masih lagi dalam situasi yang lembut keadaan yang masih awal, okey, peringkat awal sepatutnya berada dalam suhu yang normal. Tapi disebabkan oleh terma tadi, pembuangan haba yang berterusan, suhu air meningkat. Jadi proses asas bagi telur tadi dah terganggu. So akhirnya dia tak boleh nak menetas lah. Jadi spesies ikan tu, katakanlah spesies tu dah lah susah nak dapat. Lepas tu tiba-tiba berada dalam air yang telah dicemari dengan pencemaran terma. So lama kelamaan spesies tu akan hilang lah, pupus. Okay? Kematian akan berlaku dengan serta-merta. Okey, tapi ada kebaikan bagi sesetengah alga, bukan semua. Ada setengah alga saja yang boleh tahan suhu terma. Okey, tak semua tapi hanya setengah saja. Okey, akan menggalakkan pertumbuhan dia. Maksudnya dia perlukan suhu tinggi. Lagi tinggi suhu dalam air tu, lagi dia seronok untuk terus hidup. Itu setengah alga. So bila alga tu berterusan banyak pada permukaan, so tahap BOD air akan meningkat lah. Sebab suhu tu sesuai untuk dia. Jadi air tu BOD meningkat, awak tahu itu adalah tercemar. Maksudnya alga ni tak elok lah. Kalau awak ambil air yang dipenuhi dengan alga tu untuk minum, memang confirm tak elok lah. Walaupun awak nampak alga ni hijau, elok macam best je kan. Tapi sebenarnya boleh akibatkan pelbagai penyakit jika awak minum air yang BOD airnya tinggi ya. Okey, itu pencemaran terma. Bunyi. Okey, saya pergi laju ni sebab semua ni sebenarnya awak dah pernah belajar, cuma nak remind balik saja. Dan terms dari segi bio. Okey, pencemaran bunyi. Okey, keburukan kesihatan pada manusia akan terjejas. Okey, contoh aktiviti pembinaan lah. Okey, nak bina rumah bangunan yang baru tu, awak boleh dengar bising dia punya nak pacat tiang tu kan. Itulah sebenarnya pencemaran bunyi. Dan ada setengah tempat yang sekarang ni dah tak ada lah sebab COVID kan. Majlis perkahwinan dan sebagainya, keraian yang muzik yang sangat kuat tu sebenarnya menyebabkan pencemaran bunyi. Terutamanya bagi bayi yang baru lahir, awak bawa dia ke satu fun fair ke apa ke yang bunyinya sangat kuat, apa agaknya jadi pada gegendang dia. Okey, kita panggil orang. Haikal ada? Ada ngajar-ngajar dia kena ngecek. Haikal ada? Hilang. Jeffrey? Jeffrey tak ada. Ain Zulaika? Ya, saya teacher. Okay. What happened to the baby? Gegendang telinga baby. Eardrum. Eardrum dia boleh rosak lah. Dia How? Macam Cina pula, how? Bila sound wave tu kan sound wave akan hit the eardrum. Yes. So bila macam dia terekspos ataupun bila baby terekspos with that kind of noises, the sound wave yang hit dia punya eardrum akan damage the eardrum. So dia akan damage. Yes, eardrum kan damage Okay, memang boleh pecah pecah, bukanlah pecah kepala dia, pecah dalam ni lah, tak nampak Okay, thank you Ain. Okay, so relate relate dengan
situasi semasa. Sebab saya tengok kebanyakan pengantin-pengantin ataupun mak-mak muda lah baru bersalin tak sampai seminggu 2 minggu bawa anak pergi shopping. Dulu-dulu lah sebelum corona bawa anak pergi shopping. Dalam masa sama kebetulan ada bunyi yang sangat kuat lah. Bunyi yang sangat kuat tu sebenarnya sangatlah tak elok untuk bawa bayi tu, baby tu ke tempat-tempat yang seperti tersebut lah. Walaupun tak banyak kes tapi boleh berlaku. Benda tu boleh berlaku. Eardrum baby ni sangat very very soft, sangat lembut, sangat nipis. Dia baru nak apa orang cakap, baru nak membina lah, baru nak menjadi kuat. So awak nanti akan datang mak-mak, ayah-ayah, tolong janganlah biasakan bawa tempat yang sangat-sangat bising tu, tak sesuai untuk bayi jadi carefully. Itu pencemaran bunyi yang sangat teruk yang boleh merosakkan manusia. Okey, kemudian bunyi juga, kalau awak perasan orang yang darah tinggi ni, awak pergi hempuk dia, konon nak mengusik ataupun nak buat surprise. Sekarang ni banyak surprise konon kan. Tak tahu orang tu ada darah tinggi. Awak bagi bunyi yang terlampau kuat dekat dia. Boleh apa jadi. Tiba-tiba tengok collapse kat situ. Dan kalau tahap yang kritikal dia boleh meninggal sebab orang darah tinggi ni blood tadi boleh naik ke atas ni boleh burst dekat otak dia tu, boleh pecah sebab tu dia tak boleh stress orang darah tinggi ni. Bising pun dia tak boleh. Kalau terlampau tinggi bunyi yang dia dengar tu memang bye-bye lah. Penyakit ke ada bye-bye tu maksud saya depend pada orang tu lah. Maksudnya kalau dah sampai masa dia kebetulan dia ada darah tinggi, so innalillah lah. Sakit kepala, sakit jantung, darah tinggi ni lebih kurang lah dia berkait dengan sakit jantung. Awak pergi buat surprise kat dia yang bunyi bising dan sebagainya, tu sangat berbahaya. Hati-hatilah. Last sekali, ledakan pertumbuhan populasi manusia. Tajuk seterusnya, dah habis bahagian pencemaran tadi. Kalau dalam buku teks awak tu ada formative practice 10.1 muka surat 211 tu. Boleh tengok latihan tu. So habis berkaitan dengan pencemaran, kita tengok pula tajuk kecil bagi 10.1 ni berkaitan dengan 10.2 ledakan pertumbuhan populasi manusia. Tiba-tiba tajuk ni pula. Awak first batch jadi memang macam ni lah tajuk dia. Dan untuk 5 IS hati-hati ada, tapi saya harap cikgu awak maklum lah. Buku teks tu ada beberapa kesilapan. Tu yang saya risau tu. Tapi insyaAllah lah cikgu awak dah betulkan kot. Ledakan pertumbuhan populasi, jumlah manusia yang tinggal di kawasan tertentu, belajar geografi lagi. Tapi keyword dia pertumbuhan populasi. So apa yang berlaku? Dia bergantung kepada sumber alam sekitar. Bagaimana alam sekitar tu mempengaruhi pertumbuhan sesuatu populasi manusia. Katakanlah di India, ni contoh di India lah. Kalai ada kalai? Ada cikgu pasti. Kenapa cikgu? Can you story this picture? Nampak je. Cuba ceritakan. Apa yang faham daripada gambar ni? Ini bila kita nampak first the condition poverty yang diorang ada, diorang tak mampu beli kereta yang banyak. And then second, diorang punya ahli keluarga ramai. And then bila diorang tak ada apa-apa facilities nak pergi, obviously dia akan guna solution macam ni je. Satu kereta naik ramai-ramai. Ni yang bahaya ni. Tak apa. Thank you your idea. So kenapa agaknya buku teks awak ni tiba-tiba letak buku teks ada tak? Tak ada. Buku teks tak ada cikgu. Tak ada. Slide ni ada. Tak apa. Dia bagi contoh. Sebab dia nak menunjukkan populasi manusia. Sebab kita semua tahu. Kalau tak tahu pun buat tahulah. Dekat India tu dia punya jumlah penduduknya, populasinya terlalu tinggi, padat. That's why dia ambil contoh ni lah. Kemudahan pun
dia bukan berkurangan sebenarnya. Dia up to date. Okay, India ni up to date. Cuma bila populasi tu terlampau tinggi, jadi kemudahan tu terhad. Okay? Terhad sebab semua orang nak guna. Jadi inilah keadaan dia. Okay? So that's why disebut kat sini ledakan. Ledakan macam bom pula. Pertumbuhan populasi manusia yang sangat tinggi. Okay. Jadi sumber alam sekitar juga akan cepat berkurang lah. Okay, sumber makanan, jadi makanan daripada kawasan hutan dia tu akan berkurangan disebabkan jumlah penduduk yang tinggi. Okay, jadi nak buat jalan raya, okay, dia perlu lakukan proses penyahutanan. Okay, kemudian dia perlukan juga aktiviti lain untuk pembangunan. Jadi banyaklah kesannya. Okay. Bila manusia bertambah, maka keyword dia, bila populasi manusia bertambah, maka kesannya kepada sumber alam juga akan meningkat. Kesan dia. Okay? Jadi sebab nak utamakan, nak beri keistimewaan, kemudahan kepada penduduk ni, dia terpaksalah tebang semua hutan untuk jalan raya, untuk bina rumah. Okay? Dan awak kena ingat, bila penyahutanan berlakulah pemanasan global, okay? Sinaran infrared pun tinggi dan sebagainya. Itu yang menyebabkan situasi ini sebenarnya, situasi ini sangatlah tidak sesuai. Okay? Okay, so ada beberapa perkara yang perlu dilakukan, okay, oleh kerajaan tertentu, kerajaan India ni untuk memberi kestabilan. Okay? Dia nak rakyat dia, populasi manusia ramai, tapi dalam masa yang sama dia kena adjust lah, okay, dari segi pembangunan tu macam mana. Dan satu lagi kesan akibat pertumbuhan populasi ni adalah terdedah kepada penyakit. Okay? Lagi cepat berbanding dengan negara yang populasinya sedikit. Okay, siapa yang ambil tahu isu semasa COVID di India berapa ribu sehari? Ada tak? Novi ada Novi? Novi? Panggil aja. Agak-agaknya berapa ribu sehari di India? Berapa ribu cikgu? Isu semasa? Lasah je lah. Ramai kan cikgu, cuma ramai yang mati. Okay lah. So next time lepas-lepas ni ambil tahu dia. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan. Okay? Kenapa negara-negara tertentu yang populasi penduduknya tinggi, COVID tadi dalam sehari boleh menyebabkan kematian yang beribu-ribu. Okay, thank you Kalai. 50,000 semalam. Okay, hari ni tak tahu lagi ya. So satu jumlah yang bukan sedikit ya, 50,000. 50,000 bukan 50 orang. Okay. So awak semua bayangkan 50,000 tu baru satu hari ataupun 2-3 hari sebelum ni pun dah beribu-ribu, beratus ribu dah. Tapi penduduknya still lagi ramai. So nak tahu populasi sebenar tu awak kena tengok data yang real lah. Okay, penduduknya terlampau ramai. Jadi that's why kesan dia bila ada penyakit berjangkit macam ni, okay, that's why dia punya penyebaran tu sangat cepat. Okay, dan sampai satu tahap, okay, kalau saya fokus pula pada penyakit yang berkaitan dengan binatang, okay, haiwan. Okay, haiwan. Okay, so haiwan tadi boleh pupus disebabkan penyakit tadi. Kalau populasi haiwan yang banyak satu kawasan, kalau penyakit ni menyerang, haiwan tadi boleh pupus. Kalau manusia pun, kalau COVID ni tak ada vaksin, penduduk satu tempat tu boleh hilang dia punya kaum dia dan sebagainya. Tapi tak adalah setakat ni. Masih ada cara untuk merawat sebab kita ada vaksin dan sebagainya lah. Okay, itu ledakan populasi manusia. Dan banyak lagi faktor lain, iaitu permintaan bagi air pun akan meningkat sebab semua ni kita perlu dalam kehidupan seharian. So soalan esei untuk tajuk ni, awak perlu relate dengan diri sendiri awak, apa yang awak perlukan dalam kehidupan seharian ni, okay, in your daily life. So semuanya awak guna. Air, pengangkutan, pembangunan dan sebagainya tu boleh cerita dan kaitkan dengan terms biologi. Okay. Okay, last sekali, sisa kumbahan. Sisa kumbahan ni sebab asal daripada kita juga. Okay. Haiwan dan kita semua ni makan lepas tu buang. Itu sisa kumbahan. So apa yang berlaku di sinilah akan wujudnya
bioteknologi. Okay, di mana air yang tercemar, kita nak minum air yang bersih. Sebagai seorang yang dianugerahkan dengan idea yang bernas dan sebagainya, maka terciptalah pelbagai teknologi untuk merawat air ni. Sebab kalau tak rawat, selama kelamaan kita semua ni akan minum air yang kotor lah. That's why kena ada cara ataupun teknik untuk merawat air ni. That's why ada teknologi rawatan air. Dan kalau awak pernah dengar teknologi rawatan air kumbahan dan sebagainya lah. Ini semua tugas-tugas saintis untuk memastikan kita semua minum air yang bersih. Bukannya air yang tercemar. Contoh pencemaran yang berlaku di mana? Daniel Hakim, ada? Ada. Contoh, soalan simple je. Dekat mana negara Malaysia ni sering berlaku pencemaran air yang perlu diambil salah. Tempat-tempat. Selalu sangat berlaku. Dekat mana? Negeri mana? Selangor. Okey. Kita pernah jugalah. Ada lagi satu negeri. Dekat mana? Kelantan cikgu. Ada yang terkini 2-3 hari lepas. Terengganu. Mula huruf J. Bagi Kelu lah. Johor. Ya, Johor. Okey, dekat Johor tu selalu sampai ada yang meninggal sebab terminum air yang tercemar. Okey, air yang tercemar itu pencemaran air lah. Jadi that's why salah satu cara perlunya ada teknologi rawatan air. Okey, soalan simple. Okey, fokus Okey, so ini next topik kelas nanti. Ini penting sangat-sangat sebab ada satu perkataan baru, mungkin baru setengah pada awak. Okey, kita selalu belajar pemeliharaan. Yang ni dua dah biasa. Okey. Satu lagi ada pemulihan. Mungkin ada yang setengah awak dah baca, tahulah. Okey, kalau tak baca memang macam apa pula beza pemeliharaan dengan pemulihan. Jadi kita tengok next class nanti hari Rabu ni. Okey, insya-Allah doakan semua okey, line clear. Dan sebenarnya siapa yang nak baca awal nak flip classroom tu, tajuk ni pemeliharaan ni adalah tajuk dalam silibus geografi, untuk STPM. Bukan geografi form 4 form 5 STPM punya. Dia lebih detail lah. Cuma beza sikit dia punya definisi tu saya tengok macam ke arah geografi lah maksudnya. Tapi adalah persamaan sikit dengan bio tu. Kemudian baca juga untuk pemulihan. Okay, so untuk lepas ni ada kelas ke? Cikgu BN. Ada kelas. Okay, so saya kena habis on time lah. Walaupun mula tak on time . Okay, so 5 IS tolong baca preservation, conservation and restoration. Okay. Ini pemulihan ni, restoration of ecosystem. Okay, teacher. Yeah. Okay, so thank you for today. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Jap. Sorry. Thank you, teacher. Baca doa. Adam ada? Adam dah keluar lah. Ni, siapa yang ada ni? Alia Sabrina baca doa lah. Tak apalah, lelaki dah keluar. Saya tersasul tadi. Sabrina baca doa wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, thank you. Isi kehadiran semua. Jangan lupa.